Islami, dan kita kembali pada pendengar setiap hari Jumaat menerusi segmen Bijak Wang saat ini, dan di talian secara langsung kita bersama dengan Tuan Samsudin Kadir saat ini merupakan seorang peneliti kewangan. Assalamualaikum Tuan SK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih lagi PKPB kita. Ya, betul. Tajuk hari ini nak kita kaitkan dengan situasi kita yang masih lagi kita jalani, iaitu suasana COVID-19. Kan, elok hari tu mula-mula bulan 3, bulan 4, bulan 5 kita sangat terkesan dengan keuangan dan juga ekonomi negara kan, sangat terkesan. Lepas tu kita kembali normal macam biasa. Ini kena lagi kan untuk gelombang ketiga ataupun keempat ni, dan turun naik macam itulah keuangan kita sendiri kan. Jadi tajuk kita tentang COVID-19, titik bertindih bagaimanakah menjana pendapatan. Orang dah buat macam-macam cara dah kan. Kalau dulu masa bulan 3 dengan bulan 4 jual face mask mungkin lakulah kan. Macam goreng pisang panas. Tapi bila dah banyak sangat orang jual, tak lakulah pula kan. Jadi nak jana pendapatan tak tahu nak berniaga apa dah ni. Jadi di awal ni sikit gambaran tentang tajuk kita Tuan SK. Silakan. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ajarilah aku perkara yang aku masih jahil, dan berilah aku ingat semula perkara yang aku sudah lupa. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong pemudahkan semua urusan kerjaku. Tolong rombak mana-mana simpul pada lidahku, supaya orang lain dapat memahami kata-kata. Bakal-bakal ahli syurga yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, Tuan Guru, Puan Guru, jutawan-jutawan yang dermawan, hartawan yang budiman, dan semua sepupu yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dah di musim COVID ni memang kita nampak macam DJ Siti sebut sebentar tadi, ya, gelombang pertama, gelombang kedua mungkin jual face mask tu adalah yang terbaik lah. Dan sekarang ni apabila lambatkan tidak akhir bulan, kita beli lebih mahal daripada harga yang kita nak jual balik. Dia sebenarnya apabila menjana pendapatan di kala ni, benda yang terpenting sebenarnya apabila kita nak cari duit ni, keyword yang paling penting yang kita kena selesaikan adalah selesaikan masalah orang. Jadi apabila nak jana pendapatan, kita kena selesaikan masalah orang. Tadi DJ Siti sebut COVID fasa pertama tu, isu emas tak ada, tak cukup emas. Daripada harga 50 sen naik RM2 sebab kerajaan membenarkan sehingga RM2 tak silap saya untuk skeping pelitup muka tu. Jadi masa tu memang siapa yang pergi menyelesaikan masalah orang, iaitu pelitup muka tak cukup, dia pergi beli daripada luar negara dan jual kat sini. Itu memang buat duit. Cumanya sekarang ni benda tu dah lambatkan, lebihan. Sekarang ni yang kita kena fikirkan untuk nak jana adalah pertama selesaikan masalah orang. Disituasikan apa masalah orang. Contoh, setengah orang punya masalah lapar. Tu memang tak ada COVID ke ada COVID pun lapar. So lapar ni setiap hari. Jadi macam mana kita nak misalnya, mana menyediakan makanan, dia ada sama ada kita sediakan makanan, jual makanan, jadi orang tengah, semuanya jadi untuk menyelesaikan masalah orang. Kadang-kadang orang tak nak pergi kedai, nak suruh makanan tu sampai ke rumah. Itulah yang kita jadi pembawa motor yang hantar makanan ni. Cari kerja, makna tu kita bekerja lah. Jana pendapatan melalui bekerja untuk penghantaran. Ataupun pergi ke restoran-restoran yang tak reti IT ni, whatever. Kita boleh collaborate dengan dia orang. Kita yang daftar benda tu, ialah sebab kedai tu dia tak daftar apa, kita buat yang untuk online dan sebagainya. Itu pun benda yang kita boleh buat. Cumanya di zaman ni bagi saya, dan saya tengok masa COVID ni ada kedai makan contoh yang berdekatan dengan tempat saya tinggal. Dia jual nasi bungkus, macam kan kalau pada timur utama Kelantan kan dia nasi dagang lah, nasi belauk lah pagi-pagi. Dia bukan meniaga, dia ambil yang orang punya, dia letak di satu jalan ni. Saya kira rasa pagi pun banyak dia dapat. Tu salah satu lah, maknanya dia menyelesaikan masalah orang. Orang mungkin nak makan makanan tradisi dan sebagainya, dia bawa ke tepi jalan yang mudah untuk kita lalui. Itu pun boleh. Selain daripada makanan, kalau kita nak menceburi bisnes sekarang ni, dia mengambil masa untuk untuk menuai hasilnya. Jadi antara yang kita boleh lakukan adalah contohnya menuaikan hasilnya, kita cari bisnes yang kita boleh jual online terus. Ambil barang orang tapi dalam jumlah yang kecil. Wallahualam. Okey.
Itu mukadimah untuk tajuk kita COVID-19 titik bertindih bagaimanakah mencana pendapatan. Dan kita nak buka kepada para pendengar kita kalau ada soalan yang nak ditanyakan, boleh di dua platform yang kami sediakan. Yang pertama di WhatsApp Konti Radio IKIM nombornya 01129004 ataupun cara kedua anda like kami di IKIM FM. Boleh tinggalkan soalan di sebelah ruangan komen di situ. Baik. Kadang orang dah putus idea dah, Tuan SK dah tak tahu dah nak jual apa benda ni. Lalanya tak ada buat apa-apa ikhtiar untuk menjana pendapatan. Lepas tu susah lah, maknanya kita nak belanja tu terbantut lah kan sebab duit tak ada kan. Sebab tak tahu nak berniaga apa dah, nak buat macam mana ni. Okey, itu yang salah satu kan. Dia sebenarnya pemikiran kita je. Kalau apabila dia bisnes ni, dia sebenarnya dia kena langgar dinding. Dia satu benda yang penting dalam kehidupan yang boleh kita buat masa COVID ni adalah kreativiti. Dia kreativiti ni maksudnya melanggar peraturan lama, mencipta peraturan baru. Yang tu memang kena ambil masa. Dia sebab kalau orang yang tak kreatif, dia tak nampak EJCT dia tak nampak peluang bisnes. Sebab dia duduk tengok pintu ada satu je. Nak masuk rumah pintu. Dia contohnya senang. Untuk kreativiti ni, kalau biasa kita potong temikai dengan satu cara, balik rumah nanti, atau kat rumah kalau kita beli temikai ni, potong dengan cara yang berbeza. Dia ada banyak jenis cara. Itu yang akan membuka minda kita supaya tak jadi buntu. Kalau tidak, kan kita potong temikai satu cara tu daripada dulu saja. Ataupun buat roti janda hanya buat satu warna je. Sebab orang buat kuning, kita buat kuning. Tak ada. Dan cara nak buat roti janda tu, dia ada sebenarnya banyak kreativiti yang kita boleh buat. Sama dalam peluang bisnes ni. Kreativiti untuk berjaya memang kreativiti tu salah satu benda yang penting dalam hidup ya. Untuk kita kreatif. Kan kadang-kadang kita tengok orang berniaga, right? Dia ada nak nampak kreatif lah dia. Kreatif lah. Benda yang tak fikir dia buat macam apam balik. Dulu kita tengok apam balik paling banyak kacang dengan jagung. Sekarang dah ada coklat lah, ada apa. Entah kadang-kadang yang memenuhi orang, kadang-kadang yang tak memenuhi lah. Macam pisang goreng cik. Cuma bagi saya nampak kalau yang tak lewat bisnes, cuba minta kerja gaji harian. Maksudnya kan kain pagi makan pagi tu biar kita lepas untuk makan dulu. Biar ada benda atas meja rumah kita lah untuk dimakan oleh keluarga. Itu bagi saya penting. Sebab kalau nak gerak benda, banyak benda, kalau kita tak ada skill tak boleh. Dia bukannya bisnes ni kena buang kerja ini, esok dah boleh buat bisnes. Tak boleh. That's why otak bisnes memang kena bergerak walaupun kita makan gaji. Sebab nak bagi kita boleh nampak banyak cabang itu. Jadi kalau kita tengok kat luar sekarang yang dibenarkan kerajaan, kita ada MLM juga. Kalau ada MLM, saya tengok adalah lebih kurang 10 orang, 20 orang yang saya kenal buat MLM di musim COVID sebab dia memang terjejah betul. Tapi ada yang setengah dia berpuluh ribu sebulan dia dapat. Terkejut saya. Dalam masa COVID saja ada yang dapat beribu ya. Sebab modal dengan RM30 dan sebagainya. Jadi saya nampak ada je yang kena bergerak. Memang tak semua orang akan boleh percaya macam tu. Jadi sebab sekarang ni orang duduk rumah. Dan sistem pemasaran kita tengok MLM patut pergi jumpa orang. Dia jumpa melalui internet je. Online, FB live macam tu je. Dapat pelanggan. Lagi mudah daripada sebelum COVID. Sebelum COVID kata dia buat tak boleh stay, dia tak bagus. Tapi masa COVID sebab orang nak cari tambah pendapatan, dia terus dapat klien dah. Itu pun salah satu yang kita boleh buat lah. Sebab kalau nak start dengan modal besar, zaman ni zaman yang sangat berisiko. Kalau kita ada duit saving pun, jangan guna modal besar untuk mulakan bisnes. Sama ada kita cari online pun boleh ke? Wallahualam. Okey. Baik, ada soalan daripada pendengar kita yang bertanya saat ini. Okey, soalannya, Afizan Osman, ada kawan ajak invest dengan sebuah syarikat, tak kira lah apa pun syarikatnya. Kalau orang main ajak gitu-gitu je kan, kita nak kena buat research juga kan. Tapi kalau orang tengah terdesak kan, tanpa fikir panjang dia join lah kan. Sebab tak langsung punca pendapatan, asalkan kawan ajak join business, join je. Jadi selain buat research tentang sesuatu perniagaan yang bakal diceburi ataupun pelaburan yang bakal diceburi, apa lagi langkah berjaga-jaga yang perlu kita ambil ni Tuan SK? Okey, yang tadi bagus dah. Apabila orang ajak ni, kita kena buat kajian dulu lah. Buat yang tu memang sama. Memang daripada dulu sampai sekarang kena yang tu kita kena buat. Dan dapat nasihat daripada orang kedua. Ataupun individu yang profesional untuk kita minta nasihat. Lepas kita buat kajian pun, kita kena tanya orang juga. Tak pendapat kedua. Contohlah macam saya nak buat, saya tanya lepas saya dah kaji, saya tanya pula DJCT. Okey tak kena? Jangan-jangan aku dah pernah dengar dah. Modus operandi sama yang macam kawan aku kena. Contoh DJCT nasihat. So itu dapat mengurangkan kita lah. Ya, sebab pelaburan musim ni memang banyak pelaburan kan ni sebab nak tarik duit orang tu.
Kalau kita tengok bisnes zaman sekarang, mana boleh buat duit sekarang ni. Pelancongan tak boleh, banyak benda semua drop. Emas naik lah. Yang buat glove naik lah. Saham di Bursa Malaysia pun kita tengok mostly pun banyak yang stop. Jadi musim COVID-19 banyak bisnes menarik duit orang kalau kita tak pandai memilih dan salah percaturan, ya. Betul. Okey, baik, kita nak kongsi soalan pula daripada pendengar kita. Di WhatsApp konti Radio Kim, Zaini dari Kelang bertanya, dah tepu dah nak berniaga apa? Cuba je berniaga dengan kreatif. Oh, insyaAllah ada rezeki. Ini dia quote balik apa yang Tuan SK sebutkan tadi. Memang kita akan jadi buntu kalau kita tak kreatif. Tapi kalau kita kreatif memang tak buntu-buntu. Banyak sangat idea. Sebab dia nak kreatif ni dia ada banyak syarat kena buat. Jangan ikut kebiasaan. Macam rumah saya ni, minta maaf saya tunjuk contoh sikit. Rumah saya lampu nak keluar rumah ni, di kanan lain. Satu lampu yang isteri saya, lampu pagar DJ City, yang isteri saya pilih. Yang sebelah kanan tu yang saya pilih lain dua-dua tu. Saya tak akan bagi sama keliling pagar tu. Kalau keliling pagar kita buat sama, dia tak jadi kreatif. Otak kita tak berkembang. Ikut kajian. Dia kena berbeza pada orang. Janji jangan berdosa je. Kalau Nabi tak mengaku mak, baru tak boleh buat. Itu je. Okey. Nak kreatif ni bukan semua orang boleh, Tuan SK. Kalau orang tu memang dilailahi, Tuhan beri kelebihan ni, otak super kreatif, super genius, lain cerita kan. Kalau tanya dia petik bulan bintang pun tak mustahil. Tapi untuk setengah orang yang memang tak reti lah, perah lah macam mana. Bukan kulit limau tu perah sampai dah kering, tak keluar-keluar juga air. Jenis yang macam tu macam mana nak jadi kreatif ni? Bagus dia takut gini. Dia jadi because dia dah jadi tikus makmal. Tikus makmal? Dia jadi tikus makmal. Dia bukan... tikus makmal, dia jadi ujian. Dia tak sedar yang dia dibuat jadi macam tu. Kan ada orang macam tikus makmal, dia jadi bodoh. Bodoh penakut itu ya? Penakut dan sebagainya. Dia bukan. Sebab kita tak berani. Sebab nak benda berani, kena berani. Dia gini. Dia macam saya kata tadi, umpama orang yang buntu ni, dia pensel dia, kiri kanan ni eraser. Dia tak menulis pun. Kan biasa pensel kita sebelah ni mata pensel lah, sebelah ni eraser. Pemandam, maknanya setiap kali kita buat silap, kita padamkan. Jadi nak berjaya ni kena buat. Kena buat. Kalau kita tak buat apa-apa, memang tak boleh. Memanglah apabila kita buat, ada yang berjaya, ada yang tak. Tapi bila kita takut sangat, dan apabila jadi macam tikus makmal tadi, saya kata dah jadi macam proses ikut orang. Tikus makmal ni banyak berlaku sebenarnya. Dalam masyarakat kita ni, kalau kat Malaysia memang banyak benda tu. Orang hidup ikut orang lain. Dia tak berani ada pegangan dia sendiri. Sebab hal dunia ni kita tak payah risau. Kalau hal akhirat je yang baru tak boleh, solat kena 4. Buat bisnes tak apa, buat macam mana, janji jangan menipu orang, jangan mengambil hak orang, jangan buat orang membazir apa. Tak apa, buatlah macam mana pun janji. Sebab dia hal berkaitan dengan ibadah hanya boleh buat jika ada dalil. Contoh dalil suruh sembahyang maghrib, ada, kena buat. Tapi kalau buat bisnes ni, buatlah apa saja selagi mana dia tak ada dalil yang menghalang dia, boleh. Dia berbeza tu. Contoh kita nak buat kertas A4, nak buat bentuk A7 pula. Contoh tak ada kertas tu, tak apa. Kalau ada dalil sesungguhnya tidak boleh dibuat kertas A7. Dan baru tak boleh. Jadi sebenarnya bisnes itu hang bagi seluas apa yang kita buat. Janji, jaga, jangan. Surah An-Nisa ayat 29, hendaklah kamu buat bisnes keadaan suka sama suka. Maknanya jangan kita mengaruhi orang, jangan memasa orang, jangan menipu orang. Allahuakbar. Tikus ni pula, kau tanya pada saya, dia ada 2 jenis, Tuan SK dan para pendengar. Kalau tikus liar, tahan lagi. Dia agresif. Walaupun dia tikus penakut. Kan tikus penakut kan. Tapi kalau dia tikus liar, dia agresif sikit. Tapi tikus makmal tak dapat nak nolong. Memang dia penakut, memang tak berani sampai ke sudah. Saya setuju sangat. Tikus liar, dia survive. COVID kata COVID kan. Dia survive. Kalau yang tikus makmal cuba terlepaskan. Dia lepas. Dia nak cari makan. Tak reti sebab dia sebab macam haiwan dalam zoo lah. Tikus harimau ke apa. Saya rasa the moment dia dah duduk complacent, selesa, asyik disuap, dia tiba-tiba tak ada duit nak bayar untuk zoo contoh. Dia pun bebas nak kejar orang pun dia tak reti kot. Sebab selalunya makanan sampai depan mata dia. Jadi kita ni memang kena jadi macam liar tu. Liar dalam keadaan yang diradi Allah, bukannya bukannya masa tikus makmal ikut tertik. Kalau ikut tertik memang kita akan buntu. Saya jumpa banyak. Tadi pun ada orang kos, saya nampak alamak. Saya nampak dia isunya dia buntu. Buntu ni maknanya kreativiti dia kurang.
Macam haiwan liar dalam hutan, tak ada isu apa, isu tai kemarau apa, survive je dia all the time, insyaAllah. Saya nak kenal tikus liar, tikus mak-mak, tikus liar yang warna hitam-hitam, kelabu-kelabu, hitam-hitam tu. Tikus mak-mak yang putih tu, yang buat kajian kat mak-mak tu. Nampak cantik lah. Cantik. Tapi penakut sangat, terpayah juga ya. Jadi kita kena jadi cekal macam tu lah. Saya. Survive. Betul, hidup ni betul kan, kita pesan buat apa-apa memang kena ikut degupan jantung. Tapi kalau tak nak berdetik sekalipun, payahlah kan. Betul. Baik, ada soalan daripada pendengar kita di FB Live saat ini. Okey, Zefri Ali. Saya kerja makan gaji, tak lama lagi nak pencen. Apa bisnes yang sesuai selepas pencen zaman COVID ni? Kena bisnes berkait dengan pengalaman kerja juga ke? Okey, dia gini. Macam saya kata tadi, ayat dia berakhir di sini. Selesaikan masalah orang. Tempat kita duduk, mau kita bersara di satu tempat, kita tengok apa masalah orang, apa yang orang nak. Contoh kita tengok satu tempat tu banyak sampah. Jadi bisnesnya adalah kita menawarkan servis untuk kutip sampah. Kalau tempat tu banyak kebun, kita menawarkan servis untuk potong semak-semak rumput di kebun tu, kebun-kebun orang. Jadi kita tengok situasi tempat kita duduk, apa masalah orang. Macam saya duduk asrama dulu. Kita tahu asrama kan kantin tutup pukul berapa. Jadi saya tahu masalah pelajar, dia study lewat-lewat, lepas dah lewat lapar. Jadi saya cuba berusaha dengan staff kaki tangan yang isteri dia, isteri rumah, buat nasi lemak. Saya pergi jual pukul 10 malam. Nasi lemak, kari pap, nasi goreng Cina. Saya lalu ikut dom tu. Dah, memang saya tak pernah sehari pun tak habis. Alhamdulillah. Boleh pakai baju round neck masa tu RM70 lah. Tahun 1994 di Dungun dulu. Jadi saya nampak gini, main dia selesaikan masalah orang. Jadi kita fikir sama-sama apa masalah orang. Dan yang mana yang kita mampu selesai, kita selesai. Betul. Salah satu strategi orang nak bisnes ni, tengok apa yang tengah yang tengah trend sekarang ni. Tetapi untuk sisi yang lain, macam kata Tuan SK, tengok situasi setempat tu kan. Kalau kawasan tu banyak sampah, buat bisnes servis cuci. Betul. Kan. Kalau ikut trend, kita bahaya bukan apa. Orang lain dah buat trend sama. Macam DJ Siti sebut di awal tu bagus. Emas. Pelitup muka kita jual. Memang dah trend. Orang lain order juga. Dah jadi lambatkan. Kita kena move on. Kena tukar dah benda lain pula. Maknanya pelitup muka bukan masalah orang dah. Banyak sangat dah sekarang. Apa pula masalah orang? Cari tak masalah apa. Mungkin risau anak-anak dia duduk kat rumah. Tak pergi sekolah. Macam mana ni? Aku nak pandai. Itulah buat tuition online tu. Dan saya jumpa seorang Cik Puan yang buat sebelum tuition ke rumah. Dapat ribu-ribu. Lepas buat online, dia dapat RM20,000 sebulan. Tajuk dia, musim-musim COVID ni dapat. Ya, sebab kan online kan dia tak ada limit berapa orang nak masuk dalam sistem tu. Cuma dia kena terpaksa lalui mula-mula nak buat sistem. Sekarang ni senang Zoom ada apa. Jadi saya nampak dulu pergi ke rumah orang limited right. Satu rumah boleh mengajar seorang-seorang. Ni dia buat online lagi banyak. Ibu bapa pun risau. Jadi masalah orang apa? Tengah ibu bapa risau anak dia ni. Masa COVID tak boleh pergi sekolah. Dia takut tertinggal ini. Dan mungkin ada setengah anak, dia nak suruh anak dia masuk asrama penuh. Tak kira COVID macam mana pun, duit aku ada. Aku nak anak aku pandai. So, cuba selesaikan yang tu. Menawarkanlah apa yang kita boleh. Wallahualam. Maknanya kalau trend dulu-dulu orang bisnes, memanglah dia punya nombor 1 sampai 100 senarai dia untung sampailah senarai ke 100, untung manjang. Tetapi bila tengok situasi dunia yang dah berbeza ni, nombor 1 sampai 60 senarainya ialah membantu orang, membantu. Start nombor 1 sampai ke 100 baru cakap untung, betul? Betul, setuju. Kita rehat. Kita jaja membantu orang. Sebenarnya itu yang kita buat duit dah. Membantu orang nak pakai kereta mewah. Kita jual kereta mewah. Membantu orang nak air bersih. Kita jual penapi air. Itu yang semua tu kena fikirnya. Apa masalah orang? Masalah bukannya masalah dia bermasalah dengan orang lain. Isu dia. Aku lapar lah. Ya, aku nak cari orang buat baju yang ikut bentuk badan aku lah. Apa ada sekarang? Jadi, ataupun sekarang ni orang nak buat marketing online. Kita pun orang tak kerti macam mana nak buat marketing. Kita tolong buat website dia. Boleh? Mana kita tolong bantu masalah orang. Tapi satu-satunya masalah yang tak boleh dibantu, masalah penakut macam tikus mak-mak tadi, tak dapat nak tolong sendirilah. Kena tolong diri sendiri. Dia berani sikit lah. Ayat surat Al-Quran ada. Allah tak akan mengubah seseorang itu, melainkan orang tu sendiri yang ubah dia. Macam kita naik lift. Cuba kita tunggu gitu. Kita tak tekan lift. Naik tak lift? Balik kita tak naik lift. Kena tekan. Tekan tu buat pilihan. Kita rehat seketika Tuan SK dan juga para pendengar. Hantar soalan ya. Tak ada kita habis awal sebab saya akan berkira pendengar kita semua pandai kan. Okey, kita rehat seketika, kembali selepas ini. IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Kita kembali lagi saat ini para pendengar untuk simbang-simbang menerusi segmen Bijak Wang. Tajuk kita COVID-19 titik bertindih, bagaimanakah menjana pendapatan untuk yang baru ikuti kita saat ini. Okey, bisnes dah ramai dah orang ceburi. Okey. Dan apa lagi perkara lain yang boleh kita buat untuk menjana pendapatan musim COVID ni? Tuan SK nak buat benda lagi ni. Bisnes tu menjana pendapatan, tak ada lain bisnes lah kan? Kalau tak ada bisnes pun sekarang ni ada orang mungkin memerlukan pertolongan. Yang ni kita kena cuba fikir. Ada orang dia ada berniaga tapi tak cukup kaki tangan. Nak bayar gaji bulanan tak mampu. Kita pergi offer kita ni sebagai gaji harian ke. Tak apa. Hari ada kerja kita war-warkan dalam Facebook pun. Siapa nak perlukan kerja tambahan untuk short term ke sehari ke, let me know. Orang tak tahu, kadang-kadang orang memerlukan. Macam saya, kadang-kadang saya memerlukan orang tapi saya tak tahu siapa yang available. Jadi kita kena wawarkan. Dia bisnes ni bukan isu buat ataupun kena wawarkan situasi kita macam mana. Kita mampu buat apa. Wawarkan kepada orang tulis dalam Facebook, dalam media sosial. Jadi orang yang mencari khidmat tu lebih mudah untuk dapat tahu kita. Takut kadang jiran sebelah je ada benda yang kita nak tu, right? Tapi sebab kita tak tahu, dia pun tak pernah cerita. So sekarang ni musim tak boleh nak jadi penakut, tak boleh jadi pendiam, kena cerita dah kat orang. Share. Paling kurang kat status handphone kan dia ada WhatsApp status tu. Letaklah apa yang kita jual. Nasi ke apa ke, nak jual basikal lama kita ke. Ada satu kita tengok rumah kita. Kalau ada barang-barang yang kita tak guna dah, this is time untuk lupuh jual murah-murah. Sama ada di tempat lelong macam ni ke. Kan ada laman website yang boleh kita jual. Ataupun di media sosial. Saya nak lego sebab nak bersih rumah, nak banyak barang yang kita tak guna lah. Ataupun beli dulu online tak pernah guna pun. So jadi apabila duit dah tak ada ni, kita nak let go. Kita let go lah, share. Yang kita ada barang-barang ni boleh buat duit pun untuk kita jual, untuk menanggung kos hidup lah. Okey. Ini sekadar luahan perasaan Muhammad Firdaus Ahmad. Idea ada tapi kekuatan nak start tu tak start lagi tu. Okey, dia gini. Bagus ayat tu. Dia gini, jangan kita jadi hakim kepada diri kita sendiri. Contoh kita nak berniaga nasi lemak. Kalau aku jual ni, ada orang nak beli tak? Belum jual dah kita jadi hakim dah. Ada orang nak beli tak? Kita menghakimi diri kita sendiri. Jangan. Cuma bertanya orang lah, minta dulu pandangan. Nasi lemak macam mana. Saya sekarang ni simple. Kalau saya pergi mana, saya komen sikit kedai-kedai untuk nak bagi dia laku. Dia sebenarnya bisnes ni. Satu yang boleh lingkup cepat, dia lambat. Rasa DJ City pun pernah beratur-beratur lambatnya orang ni serve. Itu jadi orang tak nak datang. Lepas tu macam saya baru share 2-3 hari dalam Facebook. Telur mata kebau mestilah biar nampak macam telur mata kebau. Bukan telur mata ayam, telur mata itik, telur yang tak telur nampak. dadar ke ya? Telur dadar. Dia jadi macam telur dadar lah dia buat. Lepas tu berminyak apa. Semua ni benda ni yang menyebabkan pelanggan tak datang. Lepas tu kuku kita kan panjang ke apa, rambut masuk bulu hidung keluar. Benda-benda tu juga memainkan peranan kalau kita berniaga makanan. Dan berniaga online pun bukan kita pakai, saya dah letak dalam online tapi tak ada beli. Cara kita tulis macam mana? Belilah barang saya. Tahu kita nak marah-marah orang, right? Jadi cara kita tulis tu kena belajar. Semua tu ada ilmu. Nak tulis di Facebook lain, cara orang nak di Instagram lain, di Twitter lain. Sebab dia grup yang mengikuti Twitter ni orang jenis lain. Dalam Facebook lain saya tengok. Orang dalam Instagram pun lain. Jadi masing-masing nak buat tulis blog pun lain. Ada yang mazhab yang kata kena tulis bahasa penuh, bahasa Melayu tinggi. Ada mazhab kata tulis bahasa kampung. Tu masing-masing tu kita kena study. Okey. Baik, kita nak kongsikan seterusnya soalan daripada pendengar kita. Daniel dari Ceras. Dulu seorang pengacara bebas dalam event. Sekarang bila situasi COVID, tak ada orang nak buat event dah kan. Jadi beralih kepada bisnes kecil-kecilan, menjual barang-barang terpakai. Memandangkan dia dulu minat main tenis. Ada raket-raket tenis terpakai. Alhamdulillah. Dia jual secara online untuk market Malaysia. Dan itu kita selesaikan masalah orang lah kan. Menyelesaikan masalah orang nak raket tapi tak ada duit kan, dia nak second hand, dia tak nak yang baru sebab kos tinggi. Okey, bagus, kita menyelesaikan masalah orang. Dan boleh saya tambah DJ? Ya, sila. Jadi ada satu hadis, sekiranya kita tahu esok akan kiamat, lebih kurang macam tu. Esok kiamat, kat tangan kita ada benih, tanang tu. Allah bagi pahala bukan berdasarkan hasil tetapi usaha. Maknanya walaupun kita buat 1000 jenis bisnes, semuanya tak laku, semua kita dapat pahala insya-Allah. Janji kita buat bisnes yang halal, yang dibenarkan oleh Allah. Jadi Allah bagi pahala tak hasil. Kenapa kalau kiamat esok berlaku, ada benih kat tangan kita, buat pun nak tanam, tak berbuah pun, tak sempat pun berbuah musang king tu. Hidup pun belum tentu, right? Kalau biji, right? Ada benih je.
Belum tentu betul tapi Tuhan nak suruh kita berusaha. Tapi janganlah letakkan duit kita dalam satu usaha yang sama. Macam kita ada satu tanam pokok jenis yang sama, getah je. Kalau getah tak menjadi sakit. So biar campur semua. Wallahualam. Okey, seterusnya. Kalau pendengar kita tanya soalan sesuai ke tidak buat bisnes tentang hobi, sesuai ke makanan, dia sebenarnya jawapan tu subjektif saya rasakan Tuan Rizky. Betul. Kan dia payah kita nak jawab spesifik, sesuai berniaga hobi. Dia subjektif dan dia kena menyelesaikan masalah tempat itu. Kalau hobi dia, contoh kita buat hobi golf, belajar main golf, tapi kita buat kat kampung, sesuai tak? Tak kena lah. Belajar hobi bagus sebab orang kampung tak nak main golf. Dia kena tengok situasi tempat juga. Bisnes ni makanan pun boleh, hobi boleh, tapi kena sesuai dengan tempat, keadaan, dengan semua ekonomi orang. Kalau makanan, banyak orang ada, baik kita berniaga makan. Sebab orang kena makan setiap hari. Betul orang kena makan, tapi orang nak makan kat kedai kita. Itu persoalan lain pula yang kita kena jawab. Sebab banyak kan orang suka cari berniaga ni yang benda orang buat selalu, iaitu makan. Jangan. Banyak pun yang lingkup. Betul. Kan salah satu tipnya ialah berniaga ni jangan ikut-ikut orang sangat kan. Setengah orang dia ikut-ikut dia jadi rezeki dia kan. Setengah orang ikut-ikut lingkup terus kan. Kan. Jadi kalau pendengar kita tanya bisnes apa yang paling sesuai, yang tu subjektif, payah nak jawab tepat. Secara soalan tu saya pun kalau orang tanya saya soalan tu saya rasa alamak. Apa sesuai, semua sesuai. Semua sesuai. Tempat dengan masa dengan keadaan. Ya. Kalau mas sesuai untuk masa COVID, masa gelombang pertama kedua. Mas tu memang sesuai sangat gelombang pertama kedua. Yang ni tak ada benda lain pula. Wallahualam. Okey, kita raikan lagi soalan daripada pendengar kita. Okey, yang berkongsi soalan saat ini Rizal dari Kelang. Katanya saya ada bagi tahu tentang barang pemborong dari China untuk dibawa masuk dijual di Malaysia. Apa komen Tuan SK? Ni lagi satu lagi ni. Boleh percaya ke tidak? Ramai pendengar kita hari ni tanya, join pelaburan, berniaga di syarikat pelaburan ni boleh percaya tidak, boleh percaya tidak. Tuan SK pun tak tahu kan. Kalau borong ni daripada China kita tengok orang dia gini. Dia apa-apa pun hadis Nabi pun dia nak ambil, dia tengok periwayat tu. Kalau periwayat tu bercakap bohong dah, cakap benda ni, dia tak ambil hadis tu. Jadi kita pun guna sama. Kalau orang yang nak ajak kita pun, kita nampak pun sombong, cakap angkuh, cakap pun macam tak berbijak bumi lah. Ataupun kalau positif dia tu, makna bisnes accountant tu macam tak bijak bumi dah. Tu jangan. Kalau kita ikut tu memang kita terkena dah. Dia tak ada. Dalam hidup ni mesti ada positif, mesti ada negatif. That's why bateri tu dia ada positif dan negatif. Kalau orang sebut benda baik je dalam pelaburan tu, dalam bisnes tu, itu mengarut. Tak ada benda yang semuanya baik. Mana confirm dia akan untung selama-lamanya. Mesti ada rugi, mesti ada ni. Okey, seterusnya Seri Ayu. Saya dah pernah berjual makanan tapi tak sampai beberapa bulan, dua tiga orang pula ikut apa yang kita jual. Macam mana tu? Saingan ni. Maknanya tirulah. Kita buat apa balik strawberry, dia pun buat apa balik strawberry. Macam mana tu? Jadi gini, kita ni kalau bisnes macam ni kita jadi tukang tebang hutan. Hutan yang masa kan dulu hutan je. Jadi kita tebang, lepas kita tebang kita tanam pokok, contohnya dragon fruit. Orang lain ikut, kita kena move on tanam benda lain pula. Kena ada inovasi, tak boleh tulis. Sebab kreativiti ni dia inovasi yang tidak ada tempoh hayat. Dia akan kena ada benda baru, kena baru. Sebab orang akan tiru. Macam-macam kita jual emas lah. Jual emas mula-mula, orang lain buat counter. Kita tengok, kayanya untungnya dia jual emas. Aku pun nak jual. That's why kita kena ada inovasi. Dan satu lagi, bisnes ni dia bukan inovasi saja. Cara kita layanan. Dan janganlah bisnes kita dan satu benda je. Don't put all, macam pelaburan, don't put all egg in one basket. Pelaburan kita pun mesti ada dalam makanan, dalam benda macam kita bincang sebelum ni. Biar pahit kita ada banyak. Sebahagian daripada income kita daripada perniagaan nasi lemak. Sebahagian lagi daripada dividen ASD ke tabung haji. Sebahagian lagi daripada benda lain tak, baru kita lebih stabil. Bukannya satu bisnesnya kita nak tumpu, bahaya. Allahualam. Nasrul Kerit tanya ni, bagaimana pula dengan pelaburan saham? Dari broker saham ni, Tuan SK. Okay, saham kena jagalah. Gini saya sebut. Setakat saya tahu tak ada jutawan pun yang jadi kaya tanpa ada buat kerugian. Takut kita silap masuk, dia rugi. Saham memang nampak dia menguntungkan. Tapi gini, saham kalau kita study semua, kita untung ada orang rugi. Kalau kena study tu. Macam mana orang seorang untung, seorang rugi. Cuba buat mock up saham. Kalau buat tu boleh nampak. Boleh nampak dia punya cara tu. Jadi makna belajar boleh lah. Tapi kalau nak tak semua tak boleh. Sekarang ni saham pun tengah drop. Tapi adalah saham yang naik. Tapi kena pandai lah. That's why kalau belajar saham ni, benda yang wajib diajar cut loss. Kalau tak ajar pasal cut loss, mana
hentikan atau cut loss ni, bahasa Melayu dia. Cut loss lah. Hutang rugi kita tu kita dah stop. Dapat dia drop, kita dah jual lah. Yang tu kalau tak ajar tu, itu bukan saham. Dia mesti ajar pasal cut loss. Kalau tak ajar, memang bagi saya itu dia bagi habuan-habuan menarik untuk kita masuk. Sebab kena ingat, dalam saham ni pun, ada orang kita beli mahal, kita jual rendah pun, dia dapat untung. Remiser no matter what, dia akan brokerage ni, dia akan untung. Kita beli mahal pun untung, kita buat untung pun dia untung, kita jual rugi pun dia untung. Kita tak, kita hanya untung bila untung saja. Itu yang kita ambil, itu consideration lah. Tapi bukannya jangan buat. Dia ada semua. Saham pun ada, benda lain pun ada. Wallahualam. Okey, macam mana pula kalau jadi orang tengah ni? Muhammad Azinuddin, bagaimana kalau kita jadi orang tengah saja dalam perniagaan? Boleh. Itu sangat bagus. Bukan kita jadi pengantara. Macam kita tengok Grab. Sistem Grab. Dia tak ada kenderaan. Dia pusat kereta orang. Dia taksi yang tak ada taksi. Ya, yang dia guna, siapa nak bawa Grab contoh. Whatever business ada luar sana contoh tu. Yang e-hailing. Kan dia jadi orang tengah je. Banyak sistem online ni yang pergi hantar makanan. Dia tak ada pun bawa motor tu pergi hantar. Dia ada syarikat. Tapi dia buat sistem software tu, app tu, yang bolehkan kita boleh order, lepas tu ada driver mari hantar. Itu orang tengah. Orang tengah bagi saya tak ada masalah. Janji kita ambil dengan cara halal tak ada masalah. Buat je tak apa. Orang tengah ni no problem. Boleh. Bagus sebenarnya. Yang otak mahal jadi orang tengah. Itu orang tengah ni adalah otak mahal. Otak mahal pasal? Dia mahal sebab dia boleh menyambungkan kedua orang. Sebenarnya orang tu patut pergi jumpa direct, right? Tapi mungkin ada halangan. Dia menyelesaikan masalah. Sebab halangan macam kita nak beli makanan. Malah aku pergi kedai. Nak pergi kedai. Yang kedai pula malas nak hantar kat kita. Kau nak beli nasi lemak aku, datanglah kedai aku, restoran aku. Kita pula nampak, masalah orang ni dia tak nak pergi dah, tapi dia nak makan kedai tu. Sedap. So, kita buatlah sistem software tu. Yang penting order online. Wallahualam. Okey. Kita sebenarnya kena tanya dah hidup ni. Kita nak jenis pakai kereta yang macam mana, mahal ke, sederhana ke, kereta murah ke kan. Kita lalu ke kalau makan makanan yang biasa je sampai seumur hidup kita kan. Kita tahan ke kalau kita pakai baju yang biasa yang orang pandang sebelah mata je kan. Okey. Nak berbisnes, kalau orang yang nak semua benda tu, dia kena ambil risiko kan buat bisnes. Orang kata kalau buat bisnes ni cepat kaya orang kata kan. Tapi sebenarnya ramai juga yang muflis kan. Betul. Okey, jadi jenis yang macam tak nak ambil risiko semua tu, tapi macam pertengahan lah, tak kaya sangat, tak susah sangat, makan gaji. Okey, makan gaji okey ke tidak ni? Sampai pencin pendengar kita tanya ni di WhatsApp Kunti. Makan gaji boleh, cuma jadi macam ni. Isu saya tengok orang Melayu minta maaf, Melayu dengan Islam. Bila kita duduk makan gaji, kita tak menguasai ekonomi. Dan sebab di Malaysia ni kita ada pelbagai kaum, pelbagai agama. Jadi isu tak puas hati dengan bangsa lain, agama lain akan menjadi apabila kita pergi duduk kat makan gaji. Bagi saya setiap agama, setiap bangsa, dia mesti ada, dia makan gaji mesti 40% daripada bangsa dia. Tak boleh lebih. Kalau dah 90% makan gaji, 10% buat bisnes, tak boleh. Sebab dia akan jadi, orang makan gaji, dia kena tengok daripada sumber pendapatan kan, 9/10 tu. 9/10 sumber pendapatan daripada bisnes. Kalau kita duduk yang 10, tapi orang yang adanya 90 orang. Tenaklah nak kongsi yang 10% saja. Tapi bagi saya tak masalah. Tak masuk neraka pun kalau kita makan gaji sampai mati, tak ada masalah. Dia tengok macam DJ Siti sebut, kita nak pakai kereta apa, kita nak pakai baju apa. Makan gaji dia ada banyak. Nak jadi kerani ke, nak jadi CEO ke, masing-masing tu yang kita boleh pilih, insyaAllah. Betul. Allahualam. Okey, seterusnya soalan daripada pendengar kita yang bertanya saat ini, soalan daripada pendengar kita, okey, yang tanya tentang dropship. Okey, betul ke? Dropship adalah orang tengah tak perlu keluarkan produk sendiri, hanya gunakan template yang disediakan, ambil komisen. Alhamdulillah terbukti berjaya. Okey, terima kasih banyak sebab tolong mengingatkan saya. Memang saya nak sebut pasal tu. Yang dua banyak rakyat Malaysia tak jarang buat. Baru ni pun banyak tu. Affiliate satu dengan dropship. Affiliate ni kan lawan jual online, e-book ke apa. Kita jadi affiliate, tolong awam. Maksudnya link tu. Maksudnya kalau link tak, contoh kalau saya ada buku, buku saya, DJ Siti pun share kat orang. Link tu, right? Link. Apabila orang klik link tu, masuk order buku apa semua, dia order terus kat situ. Pada bayar, syarikat tu akan bayar kat kita, komisen kita mungkin. Kalau e-book ni dia 50% ni. Malah kalau e-book tu dia jual RM30, dia biasanya komisen dia RM15 tu.
Kalau e-book tu RM150 dia dapat. Jadi kita just share. Dropship kita nak tulis sikit hantar. Itu dua-dua benda orang tengah. Sistem sekarang ni Alhamdulillah. Benda ni kalau kita belajar sikit, search dalam Google, search belajar affiliate ni apa dan cuba cari affiliate-affiliate yang mungkin yang ada produk bagus, yang kita percaya, yang tak menyalahi agama, tak menyalahi kepercayaan kita, kita promote. Ada rezeki, yes. Sebab yang tu tak payah buat apa, depan phone je. Tak payah keluar modal 1 sen. Jadi dropship, jadi affiliate tak payah keluar modal walaupun 1 sen. Guna broadband yang kita dah ada kat handphone kita, guna handphone yang kita dah ada. Tulis sikit cerita, buat story sikit, share. Itu je. Saya rasa itu di antara salah satu cara yang mudah untuk buat duit juga. Memang orang dapat duit kalau affiliate dengan dropship RM10,000 sebulan pun ada. Dia kena. Okey, seterusnya. Okey, bagi orang yang ialah mungkin kekurangan dari segi panca indera kan. Di pendengar kita ni, Norizan Osman, saya cacat penglihatan, tetap berusaha memberi manfaat kepada orang agar kita dapat mendapat redha Allah. Maknanya itu tidak dijadikan sebagai pemata semangat kan. Ada orang mungkin kekurangan anggota tetapi Tuhan berikan bakat melukis menggunakan jari kaki mungkin. Dia punya hasil cantik mengalahkan kita yang sempurna ni. Betul, setuju. Saya dengan orang orang di antara orang yang saya paling kagum sebab saya pun ada nak cuba bantu. Dia orang ni degil nak cari duit sendiri. Itu yang saya rasa terkejutlah dengan dia orang ni. Mana degil, mana dia orang sanggup nak cari sendiri tu. Itu bagi saya kagum sampai sekarang lah. Sampai saya pun mendoakan mudah-mudahan semua OKU yang buat bisnes tu dia masuk syurga paling tertinggi sekali. Akhirat, amin. Yelah, Tuhan tu adil. Lebih kurang kat dunia, lebih kat akhirat kan. Betul, setuju. Betul kan. Orang yang mungkin lebih kat dunia, kalau betul caranya, lebih juga kat akhirat. Ataupun lebih dunia, kurang kat akhirat kan. Hidup dia gitulah kan. Apapun, kita nak sampai ke penghujung ni. Okay, kurang lebih 3 ke 4 minit lagi berbaki ni. Jadi mungkin Tuan SK nak berikan sedikit pesanan kepada kita semua yang tak kisahlah yang kerja gaji tetap ke, peniaga ke, yang dibuang kerja ke, ataupun majikan-majikan yang di bisnes. Okay, untuk individu-individu tertentu, bagaimana untuk menjana pendapatan dan bila COVID ni katalah lepas ni tak gelombang keberapa lagi nak ada, kalau boleh kita dapat ni tak timbullah isu tak ada makan atas meja, duit kurang, Tuan SK. InsyaAllah. Dia saya rasa paling mudah sekali untuk kita faham adalah tidak ada sistem gawat dalam ekonomi Allah. Allah SWT tahun ni COVID ke tak COVID ke, ekonomi Malaysia teruk ke apa, curahan rezeki Tuhan nak bagi kita tak ada limit. Jangan limit otak kita kerana COVID aku dah tak ada income. Allah tu 24 hours a day dia kaya. Dia tak terkurang pun COVID. Itu satu. Yang kedua macam saya kata tadi, selesaikan masalah. Fikir lepas ni fikir sebanyak boleh apa masalah orang. Kalau boleh biar ada 100 jenis idea yang berbeza. Tunggu masa je nak buat yang mana. Orang yang berjaya ni dia ada 100 idea. Bila satu idea dia tak berjalan, dia ada 99. Tapi yang kita ada satu je idea, dia momen yang terlingkup, dah. Aku dah taubat nasuha dah, tak nak buat bisnes dah. Ya? Jangan jadikan dia sebagai ni. Dan benda buruk ingat, surah An-Nisa ayat 79. Maksudnya min hasanatin. Setiap perkara baik yang berlaku kat atas kamu, faminallah. Maka ia datang daripada Allah. Dapat apa-apa bagus rezeki, Alhamdulillah. Orang tua kita nak minta order apa, sebut Alhamdulillah secepat yang boleh. Lepas tu, maksudnya min sayatin. Dan setiap perkara buruk yang berlaku kat atas kamu, Tuhan dah kata dah. Famin nafsik. Maka ia datang dari diri kamu sendiri. Jangan salahkan Tuhan. Dan jika benda buruk tak laku apa semua, itu pilihan kita. Yang benda baik pada Allah. Ingat tu satu. Jadi kalau ada apa-apa tak bagus lagi bisnes kita tak dapat duit, kita cuba usaha. Sebab Tuhan dah kata, Allah tak akan ubah selagi mana kau sendiri tak ubahnya. So kita ubahlah insyaAllah dengan apa-apa mulakan bismillah. Jangan tinggal insyaAllah di tempat yang patutnya dan setiap kebaikan dapat Alhamdulillah straight away. InsyaAllah. Wallahualam. Baik. Terima kasih Tuan Samsudin Kadir, Perunia Kewangan, menerusi segmen Bijak Wang di Radio IKIM. Untuk tajuk kita hari ini, COVID-19 titik bertindih bagaimanakah menjana pendapatan. Moga banyak manfaatnya dan moga kita semua dapat mendepani apa jua cabaran dalam kehidupan ni. Ya? InsyaAllah. Baik. Terima kasih Tuan SK. Saya suka. Dan sekian daripada saya, Siti Rohani Surani. Terima kasih pendengar yang bersama dengan kita, yang tanya soalan, berkongsi pengalaman dan idea. Moga itu banyak membantu anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Teruskan setia bersama dengan kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hello Tuan SK. Ya. Okey, terima kasih banyak Tuan SK. Minta maaf lah kalau ada bahasa tak okey. Tak ada. Okey.
Okey, Tuan SK. Assalamualaikum. So kita jumpa lepas ni lah kot, insyaAllah. Saya tak tahu tahun depan perubahan besar pada jadual. Silap gaya saya langsung tak ada dalam on air kot sebab isu ni. Mudah-mudahan settle kot, insyaAllah. Okey, terima kasih Tuan SK. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.